Ayah terlebih dahulu dijemput Ilahi meninggalkan kami. Selepas 2 tahun ayah pergi, emak pula mengikuti jejak ayah. Jika difikirkan, begitu mudah emak meninggal. Mak cuma demam 5 hari dan masuk hari ke-6, emak tiba-tiba tak sedarkan diri. Aku dan adik-adikku menjadi panik, seolah-olah tak tahu untuk berbuat apa-apa. Mujurlah, bapa saudaraku cepat-cepat membawa emak ke hospital dengan keretanya. Malangnya, belum pun sempat tiba di hospital, emak telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam kereta bapa saudaraku itu. Aku yang ketika itu berada di dalam kereta bersama-sama mak. Aku menangis bersungguh-sungguh. Telah hilang seorang lagi. Tempat aku bergantung dan tempat aku meletakkan harapan. Dulu, aku kehilangan ayah. Aku rasakan dunia ini bagai gelap gelita. Kini, aku kehilangan mak pula. Entahlah, tiada bahasa lagi yang boleh aku ungkapkan. Ya, tiada kata-kata yang berupaya aku ucapkan. Namun penghidupan ini perlu diteruskan. Apatah lagi, aku masih memiliki 2 lagi adik yang memerlukan kasih dan sayangku. Sejak dari detik itu, tinggallah kami bertiga di rumah arwah ayah dan emakku itu. Hidup kami semakin susah memandangkan aku bekerja kampung yang tak banyak pendapatannya. Semua itu membuatkan adik keduaku terpaksa bekerja untuk menambah pendapatan kami. Selepas pulang dari sekolah, dia pergi bekerja di sebuah bengkel membaiki kereta. Baru 17 tahun usianya ketika itu dan akan mengambil peperiksaan SPM. Hasil pendapatannya kami. Alhamdulillah, dia benar-benar faham akan kesusahan kami dan tak pernah merunggut. Cuma kadang-kadang aku amat kasihan kepada dirinya kerana dia sering keletihan sehingga tak dapat menumpukan perhatian kepada pelajarannya. Manakala adik bongsuku masih bersekolah juga. Dia seorang perempuan dan dia tinggal di asrama sekolahnya. Nampaknya pelajaran dia semakin maju. Dia pernah mendapat nombor ke-5 teratas dalam peperiksaan percubaan yang diadakan. Aku sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Sejak emak dan ayah masih ada, mereka telah meletakkan harapan yang tinggi kepadanya bagi dia membela keluarga kami dan menebus kesusahan yang kami miliki selama ini. Aku selalu juga mengirim wang kepadanya sepanjang dia berada di asrama. Itulah wang hasil kerja titik peluh adik lelakiku yang bekerja di bengkel kereta itu. Jika nak mengharapkan wang daripada aku tak mampu lagi. Dan mungkin dia terpaksa diberhentikan. Adakah ini wajar berlaku? Tidak. Ini tidak sama sekali. Semasa arwah ayah dan mak masih ada, mak dan ayah selalu berpesan, hanya dengan pendidikan sajalah yang boleh mengubah kesusahan kami. Menurut cerita mereka berdua, mak dan ayah tak ada peluang untuk belajar kerana datuk dan nenekku tak mampu sekolahkan mereka. Dengan tak adanya pelajaran, itu sajalah pekerjaan yang mampu dibuat oleh ayahku, iaitu sebagai pemanjat pokok kelapa.
depan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kasihan ayah. Aku sebagai anak sulung sudah dapat menilai
dan dapat merasakan betapa beratnya kerja ayah. Ayah terpaksa memanjat pokok kelapa dari sebatang ke sebatang untuk menjatuhkan buahnya yang tua. Selepas itu, buah-buah itu dikumpul dan diletakkan setempat. Selepas buah-buah itu berada dalam longgokan, buah-buah itu dikopek oleh ayah sebiji demi sebiji. Aku tak dapat bayangkan betapa banyaknya tenaga yang ayah gunakan untuk mengopek beratus-ratus biji buah kelapa itu dalam sehari. Jika banyak buah kelapa yang dikopek, maka banyaklah ayah akan mendapat upahnya. Daripada upah itulah ayah membesarkan kami. Upah sebagai hasil daripada titik peluh dan keringat yang membasahi baju ayah tanpa dia kenal erti penat dan lelah. Terbayang lagi dalam ingatanku, setiap malam, mak akan mengurut-ngurut tangan ayah, lengan ayah dan kaki ayah. Kata ayah, dia sangat sakit di bahagian itu. Kadang-kadang, sakitnya melarat hingga ke dada. Emak cuma mengurutnya dengan minyak panas. Aku sering dengar ayah mengaduh kesakitan apabila bahagian yang sakit itu diurut oleh mak. Ini membuatkan aku sangat sedih mengenangkan betapa kuatnya ayah bekerja demi sesuap nasi buat kami. Tanpa dia kenal erti jemu dan putus asa, sehingga kadang-kadang ayah bekerja sebulan penuh tanpa cuti. Lama-kelamaan tenaga ayah semakin kurang, memandangkan ayah semakin berusia. Satu hari, ayah ditimpa sakit. Tubuh ayah semakin lemah. Dia seolah-olah tidak ada tenaga, walaupun mahu mengangkat tangannya. Kemudian, ayah tak mampu berjalan dan akhirnya ayah kaku di pembaringan. Pelbagai usaha dilakukan sekadar yang termampu. Namun sakit ayah nampaknya tak mahu sembuh. Akhirnya, pada suatu subuh yang hening, ayah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pemergian ayah menjadikan aku sebagai pengganti bagi mencari nafkah untuk meneruskan penghidupan ini. Aku terpaksa berhenti sekolah bagi membantu emak menoreh getah. Pokok getah yang emak toreh itu adalah kepunyaan orang lain. Emak dapat upah berpandukan bilangan susu getah yang emak kutip. Kemudian, hasil jualan susu getah itu pula dibahagi 2. Berapalah sangat hasilnya yang mak dapat dengan wang yang sedikit. Dan berdikit-dikit itulah mak membesarkan kami. Terima kasih, mak. Budi dan jasa mak memang tak terbalas. Itu semuanya adalah kenangan dan menjadi memori terindah dalam lipatan sejarah hidupku.
Sebenarnya, rasa-rasanya penghidupan kami tidaklah begitu susah selepas ayah dan emak pergi menemui Ilahi. Sekiranya adik pertamaku mengambil tanggungjawab bersama bagi membantu keluargaku. Dia seorang perempuan. Selepas tamat menduduki SPM, dia memohon kerja di salah sebuah industri di bandar. Dia mendapat jawatan yang dipohonnya. Dia meminta keizinan ayah dan emakku untuk tinggal di sana bersama kawan-kawannya. Emak dan ayahku bersetuju, memandangkan jarak perjalanan agak jauh untuk dia berulang-alik ke sana. Memang, pada awalnya dia mengambil berat tentang keluarga. Dia sering pulang ketika tak bekerja dan sering hantar wang apabila hari gaji tiba. Namun semua itu berlaku tidak lama. Dalam 6 bulan, begitulah. Tetapi selepas itu, berlaku sebaliknya. Jangankan nak hantar wang, dirinya pun sering tak balik-balik. Ini membuatkan kami tertanya-tanya. Kenapa dengan dia? Kenapakah dia cuba mahu melupakan kami? Apakah dia cuba mahu melupakan kami? Apakah ada sesuatu telah berlaku kepada dirinya? Ayah dan emakku sering merungut-rungut dengan perangainya itu. Aku sekadar memujuk emak dan ayah. Dan berkali-kali aku katakan, esok-esok baliklah tu. Namun, itu tak berlaku juga. Setelah beberapa lama, akhirnya aku bertekad sendiri. Aku mahu mencarinya di tempat kerja. Aku tahu tempat kerjanya dan di mana dia tinggal. Ya, aku temui rumah itu. Tetapi kawan-kawannya beritahu aku yang dia sudah berpindah. Berpindah? Sayangnya, tak seorang pun kawan-kawannya tahu rumah itu di mana. Dia berpindah ke mana? Aku sekadar berpesan kepada mereka. Sekiranya mereka bertemu dengan adikku itu, katakan bahawa aku datang mencarinya dan mintalah dia pulang ke rumah. Kerana emak dan ayah sangat-sangat merinduinya. Penantian kami sangat lama. Kepulangannya yang diharapkan tak kunjung tiba. Sehinggalah kami diundang dengan satu tragedi. Ayahku, ayahku, dia menemui Ilahi. Adikku tak ada semasa ayah sakit. Dan dia tak ada semasa ayah dikebumikan. Kami sangat-sangat berharap kepulangannya ketika itu. Sekurang-kurangnya, itu adalah tatapan dia buat kali terakhir terhadap ayah. Setelah lama, ayah merinduinya. Namun, semuanya itu mengundang rasa kecewa. Mustahil dia tak tahu. Kerana ketika ayah sakit, aku telah meminta kawan-kawannya sampaikan berita itu kepadanya. Itulah kenangan pahit yang pertama sudah berlalu. Kenangan pahit kedua tatkala emakku juga mengikuti jejak ayah. Adikku tetap juga tak pulang. Sedangkan sebelum emak menghembuskan nafas terakhirnya, dia menyebut-nyebut nama adikku. Aku sangat pilu mendengar suara emak ketika harapannya tidak dapat aku tunaikan. Mak, apa daya upayaku untuk membawa dia pulang dan berada di sisi mak? Aku tak mampu lakukan semua itu kerana hatinya keras seperti batu dan tak mahu berubah. Walaupun ketika itu mak sangat-sangat perlukan dia. Dia seolah-olah tak berperasaan. Akhirnya, emak pergi jua dengan hati penuh terkilan.
tanpa adikku berada di sisinya. Dirah, adikku, seandainya kau mendengar coretanku ini, baliklah, dik. Kita tak ada sesiapa lagi di dunia ini. Setelah kehilangan ayah dan mak, kakak tak tahu di mana salah dan silapnya, sehingga adik mengambil keputusan yang penuh nekat begitu. Adakah adik malu kerana kita mempunyai seorang ayah sebagai pemanjat pokok kelapa? Ingatlah, dik, tanpa ayah dan mak, siapalah kita? Jasa mereka cukup besar buat kita, dik. Walaupun kehidupan kita ibarat kais pagi makan pagi. Walau dalam apa jua keadaan, kakak dan adik-adik masih sayangkan kau. Mereka juga sangat rindukan kau. Setelah lama tak bersua, kami tetap menunggu kepulanganmu pada bila-bila masa saja. Buat adik keduaku Azman, maafkan kakak, dik. Kakak rasa bersalah yang teramat sangat dengan keputusan peperiksaan SPM yang adik peroleh tu. Tak satu pun mata pelajaran yang adik lulus dengan cemerlang. Kakak sedar, adik, terlalu besar pengorbanan adik buat keluarga, sehingga kecundangnya dirimu di dalam pelajaran. Puncanya, adik terlalu letih untuk mengulang kaji pelajaran. Setelah penat bekerja, selepas pulang dari sekolah, itulah kesannya. Maafkan kakak, dik. Kita ditakdirkan hidup dalam keluarga yang begini. Maafkan kakak sekali lagi, dik. Maafkan kakak, dik. Kakak gagal menjadi kakak yang baik. Maafkan kakak, dik. Tiada
cinta